Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Yang dihormati, yang berbahagia Tuan Pengerusi Tetap, yang dihormati yang amat berhormat Tuan Guru Marsudi Am, yang berhormat Datuk Seri Presiden, staf kepimpinan, para perwakilan, para pemerhati dan kepada sidang muktamar yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita telah berada di penghujung muktamar PAS kali yang ke-55. Saya mengambil kesempatan ini mengucapkan tahniah kepada staf kepimpinan PAS Pusat dan kepada terutama yang diterajui terutama kepada Datuk Seri Presiden dan kepada Sesha Agung kerana berjaya menganjurkan muktamar tahunan PAS kali yang ke-55 ini dengan jayanya. Begitu juga tahniah, setinggi-tinggi tahniah kepada PAS Negeri Selangor kerana telah dipilih menjadi tuan rumah pada muktamar kali yang ke-55 pada hari ini. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita semua dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi peneraju kepada perubahan, terutama di dalam kita membawa mesej Islam kepada rakyat. Dan tema yang kita buat pada tahun ini iaitu Islam menerajui perubahan. Maka sudah tentulah dengan amanah yang diberi kepada kita hari ini, seharusnya kita mengambil kesempatan yang sungguh-sungguh. Terutama saya menyuruh kepada staf kepimpinan yang baru yang dipilih untuk sesi 2009 hingga 2011 supaya kita mengambil perhatian yang sungguh-sungguh, terutama dalam memperkasakan parti. Ini adalah satu perkara yang sangat penting di saat rakyat ingin melihatkan kejayaan pemerintahan di bawah Parti Islam. Tambahan pula kita bersama dengan Pakatan Rakyat. Dalam kesempatan ini juga saya ingin menyatakan bahawa Muslimat dan seluruh ahli perwakilan sekalian menolak sebarang hasrat ataupun sebarang bentuk kerjasama dengan UMNO dan Barisan Nasional. PAS mampu berdiri bersama dengan Pakatan Rakyat memimpin negara ini. Kita tidak perlu menjadi hadam kepada UMNO dan Barisan Nasional. Kenapa perlu kita bekerjasama dengan UMNO? Dan saya harapkan supaya sebarang bentuk perhubungan, sama ada hasrat mewujudkan kerajaan perpaduan dan sebagainya, hendaklah kita kaji dengan lumat dan diperbincangkan dengan lumat supaya kita tidak menghantar signal ataupun mesej yang salah kepada rakyat yang akhirnya merugikan kita. Yang seterusnya, saya ingin menyeru supaya kita mengukuhkan Pakatan Rakyat, terutama kepada para pemimpin yang dipilih hari ini, supaya mengambil inisiatif yang sungguh-sungguh dengan tindakan dan perancangan yang rapi, supaya kita dapat mengukuhkan Pakatan Rakyat, terutama negeri-negeri yang kita telah pantah dan negeri-negeri yang kita akan tawan. Tindakan proaktif hendaklah dilaksanakan, terutama yang melibatkan kepimpinan tertinggi, sama ada timbalan presiden dan seterusnya kepimpinan-pimpinan yang lain, hendaklah menunjukkan sikap yang sungguh-sungguh untuk kita mengukuhkan Pakatan Rakyat. Yang seterusnya saya ingin menyatakan di sini iaitu di dalam kita memilih kepimpinan, sebagaimana yang kita tahu, kepimpinan adalah satu amanah yang sangat penting, yang mana pemimpin akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Sudah tentulah di dalam memilih pemimpin kita memerlukan kepimpinan yang berteraskan ilmu, iman, takwa dan mereka yang benar-benar menghayati dan benar-benar amanah tentang kepimpinan. Jadi saya ingin mencadangkan supaya di masa hadapan apabila dalam pemilihan kepimpinan hendaklah diadakan profil calon dan hendaklah disiarkan melalui akhbar kita. Saya ingin penjelasan daripada pihak pimpinan dan juga minta penjelasan kenapa akhbar harakat tidak dibenarkan digunakan untuk menerangkan profil calon ini. Dan kenapa kita dibiarkan menggunakan media-media yang lain. Ini adalah satu perkara yang merugikan kita. Sudah tentulah orang yang mempunyai hubungan yang baik dengan media lain mengambil kesempatan dengan peluang yang ada ini. Jadi seharusnya perkara ini ditimbang balik oleh pihak pimpinan. Yang seterusnya saya ingin penjelasan juga, saya ingin meminta penjelasan juga daripada
daripada pihak pimpinan dan juga mengharapkan supaya diberi perhatian, diberi kerjasama terutama di dalam menggalakkan muslimat, penglibatan muslimat di dalam memperkasakan parti. Pengiktirafan diberi kepada muslimat, sama ada muslimat di kalangan pimpinan di peringkat bawah, di peringkat tertinggi, dan juga kepada isteri-isteri pimpinan. Hendaklah melibatkan isteri, suami-suami hendaklah melibatkan isteri-isteri mereka di dalam kerja-kerja jemaah. Keluarga hendaklah dilibatkan dengan kerja-kerja parti sebab ini menjamin kekuatan dan keutuhan parti. Dan hendaklah kita jaga perpaduan dan ukhuwah di kalangan kita. Sebarang bentuk tohmah, fitnah yang membabitkan kepimpinan parti hendaklah dikawal dengan sungguh-sungguh oleh lembaga disiplin. Dan saya ingin penjelasan juga sejauh mana lembaga disiplin parti berperanan dalam mengawal disiplin kita, terutama dalam musim pemilihan. Sebab kita tidak mahu unsur-unsur negatif ini terus menular dalam parti kita yang akhirnya akan menghancurkan parti. Sekadar itu dulu. Al-haqqu min rabbi wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Yang Muhammad.